Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, malam hari Sabtu, malam Ahad, kita meneruskan lagi diskusi isu-isu hara semasa. Pada kali ini sepatutnya kita buat hari Isnin, tapi oleh kerana ada permasalahan sikit, kita ubah juga kepada hari pada malam ini sebelum kita nak menyambut Ramadan pada minggu hadapan, insya-Allah pada hari Selasa, insya-Allah kita akan menyambut Ramadan Karim, ya. Jadi saya mengharapkan semua sahabat-sahabat Maya saya yang berada di luar sana, pertamanya tugas anda perlu share, anda perlu like FB page Ustaz Amri Halal dulu. Like FB page Ustaz Amri Halal. Itu satu. Yang kedua, tugas anda adalah anda kena share page ini, juga share live ini untuk dicapai kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tagkan nama mereka. Kalau mereka tidak tahu, kena sebut nama mereka, seru nama mereka supaya mereka hadir melihat perbincangan yang berkenaan dengan peranti perubatan halal. Tajuk kita hari ini adalah peranti perubatan halal. Kita lihat ramai pelajar-pelajar pelajar-pelajar juga sahabat-sahabat kita. Terima kasih banyak. Hari ini kita bawakan kepada anda, iaitu seorang pensyarah di UiTM, yang memang pakar dalam bidang peranti perubatan halal, juga PhD beliau juga dalam PhD dalam kajian berkenaan dengan peranti perubatan. Jadi kita menjemput yang berusaha Dr. Nur Farhani Zanmani, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM, termasuk juga lah trainer bagi halal professional board. Assalamualaikum Dr. Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya dalam FB page Ustaz Amri Halal. Terima kasih juga sebab sudi menjemput saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. So untuk makluman, semula program yang dianjurkan adalah anjuran bersama dengan Akademi Pengajian Islam Contemporary, ASIS ya. Dan juga Halal Industry Management Society, HIMS, juga di bawah Akademi Pengajian Islam Contemporary, dan juga Persatuan Teknologi Makanan Pertema, Fakulti Sains Gunaan, dan juga Food Service Society, FSS, Fakulti Hotel dan juga Pengurusan Pelancongan UiTM. Tahniah, hebat orang UiTM ini, maknanya boleh banggalah. UiTM memang di hatiku. UiTM memang di hatiku, dan juga saya juga pernah juga sebagai penyelidik halal di ACI sendiri. Jadi untuk makluman semua, kita juga ada 3 voucher KFC untuk digarap, untuk digrab, untuk diambil peluang oleh pelajar-pelajar sekalian. Dan juga kita ada juga 3 goodies yang di sponsor oleh Mami,
double decker, ada 3, dan juga terima kasih banyak kepada sahabat saya Encik Syukri, dan juga termasuklah daripada QSR Brand Haji Haji yang sebenarnya ada 9 kupon. Kita akan bagikan seorang tu 3. Maknanya kalau nak bagi 9 takut nanti lambat sangat. So kita akan bergandang 3 kepada siapa yang dapat menjawab tepat, cepat, yang akan diumumkan nanti kita akan berikan insya-Allah. Sila hadirkan diri anda, sila kongsikan, sharekan FB ini, like lah FB ini ya. Okey, sudah bersedia ke Doktor? Sudah Ustaz, insya-Allah. Okay, baik. So di permulaan ni, di permulaan ni orang kata kadang-kadang orang tak berapa nak tahu lagi apakah peranti perubatan, atau juga orang kampung saya sebut sebagai medical device ni, peranti perubatan. Cuma dia ada tentang halalnya itu. Jadi di permulaan ni nak bagi faham orang awam macam saya ni, sebagai orang awam, bagaimana masyarakat marhain seperti saya ni dapat memahami sebenarnya apakah yang dikatakan sebagai peranti perubatan, juga memberi manfaat juga kepada semua pelajar-pelajar yang ada yang bersama dengan kita. Saya dikhabarkan hampir 1,000 kot, hampir 1,000. Saya mengharapkan semuanya tengah online bersama dengan kita pada kali ini, Doktor. Silakan di permulaannya, Doktor. Okey Ustaz, saya share screen ya. Okey, baik. Okey, screen sharing is easier. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih sekali lagi kepada penganjur dan juga kepada yang berusaha Ustaz Muhammad Amri, selaku moderator pada malam ini. Rasa kerdil kita sepentas dengan Ustaz Amri ni, saya mohonlah tunjuk ajar. Cuma untuk hari ni tujuan saya adalah untuk berkongsi apa yang telah saya dapat hasil daripada kajian PhD saya, dan juga kajian ini diteruskanlah sehingga hari ini. Dan saya nak acknowledge juga terutamanya kepada kedua-dua supervisor saya semasa master dan PhD, Dr. Muhammad Anwar Ramli dan juga Dr. Syekh Muhammad Saifuddin daripada UM dan IKIM. So berbalik kepada soalan Ustaz Amri, apakah yang dimaksudkan dengan peranti perubatan? Bila kita sebut peranti, yang kita biasa dengar adalah biasanya peranti elektronik kan. Peranti elektronik ni device kita lah, laptop, tablet, telefon, itu dipanggil electronic device. Untuk device medical pula merujuk kepada peralatan yang digunakan untuk perubatan. Mari kita tengok definisi medical device. Slide yang saya sediakan ini memang dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan terangkan dalam bahasa Melayu ya. Jadi medical device sebenarnya merujuk kepada apa-apa jua instrumen, apparatus, implement, appliances, in vitro reagent. In vitro reagent ni merujuk kepada bahan-bahan yang kita gunakan di luar badan manusia. In vitro lawannya in vivo. In vivo dalam satu living organism, tu in vivo. In vitro di luar. Software, mesin, implant, saya akan terangkan satu-satu nanti, dan juga bahan. Peralatan, jangan ingat alat saja, tapi even medical device ni pun dia ada dalam bentuk solution, ada dalam bentuk bahan. So ini dari segi bentuk dia peralatan atau bahan atau mesin atau software, dan bertujuan bagi untuk diagnose. Kita nak kenal pasti dahulu
kita nak mencegah, bila kita dah kenal pasti, kita akan buat langkah pencegahan. Ataupun kalau kita tak mampu cegah sesuatu penyakit itu telah ada, kita akan rawat. Dah rawat, kita akan pantau, monitor. Okay, nak monitor apa? Sama ada kita nak diagnose, cegah, rawat ataupun pantau penyakit, kecederaan, injury, okay, ataupun kita nak support anatomi badan ataupun physiological process, nak menyokong kita punya hayat. Control of contraception ni lebih kepada kawalan kehamilan, okay, untuk disinfection medical device, kita nak nyah kuman peralatan perubatan, okay, ataupun alat tersebut berfungsi untuk bagi maklumat tentang, katalah kita keluarkan satu bahan daripada badan kita, contohnya urin, air kencing, dan kita ada mesin untuk diagnose, analyze kandungan air kencing. Jadi alat tadi tu adalah medical device. So inilah secara mudahnya, medical device ni adalah apa-apa jua alat yang kita jumpa dekat hospital, okay, tetapi dia memang guna untuk perubatan, tetapi dia tidak menyamai dengan ubat-ubatan. Ubat-ubatan kita ingest, dan kaedah kita mendapatkan tindak balas pharmaceutical product ataupun ubat dengan medical device sangat berbeza. Itulah. Okey. Kemudian, ini adalah ekosistem medical device ni terlalu kompleks. Okey, kalau saya sebut contoh yang sedikit tadi tu, senang kata kita nak faham medical device punya ekosistem yang luas ni, dia terdiri daripada beberapa jenis bahan, okay, beberapa jenis peranti. Sama ada peranti tersebut adalah consumable device, maksudnya pakai buang. Contoh yang kita guna, yang kita tengok biasanya lah akan gunakan gloves, okay, sarung tangan, sama ada untuk rawatan, untuk pemeriksaan sahaja ataupun untuk dalam pembedahan, okay, ataupun surgical instrument, instrumen pembedahan, ataupun kita implantkan, ataupun healthcare equipment. Okay, healthcare equipment ni, even katil hospital tu pun kita anggap dia sebagai medical device, tapi dia termasuk dalam kelas yang lain. Kelas tu saya akan cerita lepas ni. Okay, so medical device, industrinya bukan hanya alat saja, dia akan disupport oleh industri-industri yang lain. Contohnya industri untuk sterilkan peranti tersebut. Kemudian yang paling penting sekali adalah pihak berkuasa yang mengawal selia peranti perubatan. Iaitu bermula 2012 telah ditubuhkan, okay, pada Mac, okay, ditubuhkan Medical Device Authority, pihak berkuasa peranti perubatan. Mereka ni lah yang kawal selia produk-produk peranti, dan adalah agensi-agensi lain seperti ataupun entiti lain, contohnya training, packaging dan sebagainya. Okay. Ya. Okay, seterusnya, bila sebut medical device, terlalu banyak jenis medical device yang ada sekarang. Okay, ada lebih kurang 10 sebenarnya, 10 lebih lah daripada senarai yang ada, tapi saya cuba jelaskan mana yang saya rasa mudah kita nak faham. Okay, contoh medical device yang ada, active medical device, active medical device ataupun active therapeutic. Okay, active medical device ni merujuk kepada peranti perubatan yang dia akan bergantung kepada sumber elektronik untuk dia berfungsi. Contohnya mikroskop pembedahan, apa lagi yang ada? Contoh peranti yang memerlukan tenaga. Kalau tak ada tenaga, dia takkan boleh berfungsi lah. Itu maksud dia active medical device. Itu yang secara umum. Okay. Kemudian invasive. Invasive ni peranti yang dia diniatkan berada dalam badan, okay, dan dia akan menembusi kita punya rongga. Okay, bersifat invasif, dia ceroboh kita punya permukaan
kulit tisu kita. Contohnya apa? Contohnya yang invasif. Kita ada rongga mata kan. Rongga mata kita ada banyak guna contact lens. Contact lens tu dianggap peranti perubatan. Okey, macam mana pula kalau ada yang kata, oh bukan ke contact lens tu kosmetik? Kan dia macam ada yang contact lens yang berfungsi untuk nak nak membundarkan lagi mata, nak bagi colourful mata kan. Okay. Nak bagi cantik lah. Bagi cantik lah Ustaz. Cantik lah. So, nak bagi, maksudnya daripada kecil tu dia jadi apa orang kata galak kan, mata galak. Okay. So Galak invasive. Okay. So invasive dan surgically invasive. Ada dua kat sini. Invasive yang ini dia tak melibatkan protokol pembedahan. Tapi kalau yang bawah ni dia ada protokol pembedahan, ada prosedur dia. Invasive ni kita pakai je lah contact lens macam biasa. Tapi surgically invasive contohnya macam pembedahan koklia, implant koklia dekat telinga ni, ataupun breast implant, ataupun suture. Kita nak jahit luka, pada pesakit, kita gunakan benang bedah sebab kita nak cantumkan luka tadi tu dalam badan. Dan implantable ni contoh-contoh macam implantable medical device, contohnya cardiac stent. Kita panggil apa? Dia macam metal fiber, injap jantung. Metal fiber tu untuk control blood flow pada jantung. Life supporting. Injap jantung tu juga dianggap sebagai medical device. Ya, betul Ustaz. Injap jantung pun medical device. Life supporting, contoh paling mudah hemodialysis machine. Kalau self-testing, self-testing ni peranti yang kita boleh guna kat rumah sendiri. Benda tu home based medical device. Apa agak-agaknya Ustaz Amri? Yang kita boleh monitor kat rumah. Macam saya tengok orang yang sakit kencing manis kan? Betul. Yang dia inject sendiri tu. Betul, glukometer. Yang tu inject sendiri tu ubat dia kan. Yang dia nak monitor dia punya concentration glukos dalam darah dia, dia akan ambil darah dan dia akan test sendiri. Atau tu glukometer ataupun blood pressure monitor. Itu pun ya. Yang nak test darah tinggi tu. Betul. Itu semua adalah medical device. Okey. Baik Doktor. Sekejap. Ada yang tanya sama ada dirakam. Memang live ini adalah dirakam. Anda boleh tonton semula di FB page Ustaz Amir Halal. Esok ke lusa, buat selama-lamanya dia akan ada di FB page Ustaz Amir Halal. Termasuk juga mohon kepada semua like, share dan juga subscribe YouTube channel Ustaz Amir Halal. Juga saya akan masukkan dalam channel Ustaz Amir Halal. Jadi anda boleh rujuk apa yang kami bincang di sini dalam YouTube itu, dan juga termasuk juga lah ada 150 YouTube pendek yang saya telah up dalam channel Ustaz Amir Halal. Nanti admin mohon tulis bagaimana kita punya pelajar-pelajar dapat rujuk semua isu-isu halal dalam channel Ustaz Amir Halal. Termasuk juga minta juga admin upkan Google Form tentang kehadiran pelajar-pelajar. Kalau tak isi borang dalam Google Form ini, maka anda dianggap sebagai tidak hadir, dianggap sebagai tidak hadir. Oleh kerana itu nanti admin dia akan upkan, sila isi kehadiran anda untuk pelajar, untuk pelajar sekalian, untuk mak pelajar, bapa pelajar tak perlu isilah. Untuk pelajar isikan dalam tu, nak memastikan mereka ni hadir. Baik, saya nak oleh kerana saya lihat sekarang ni cukup ramai ada 500 lebih kot setakat ini yang saya lihat dalam ni. Ada lebih kurang ada 500 yang tengah live bersama dengan ada 526 yang tengah live
bersama dengan kita ni. Soalan yang pertama, soalan yang pertama yang saya nak berikan, soalan yang pertama yang saya nak berikan, dan juga mohon yang jawab ni hanya pelajar-pelajar UiTM saja. Yang bukan pelajar UiTM dia dah jawab dah sebelum ni. Saya hanya khaskan soal untuk pelajar-pelajar UiTM saja ya. Encik Khairil bukan pelajar tak boleh jawab lah, dah dapat banyak dah hadiah ya. Nasra juga bukan pelajar ya. Ini kita berikan kepada pelajar saya. Okey. Baik, soalannya siapa yang dapat jawab cepat dia akan dikira sebagai pemenang. Cepat dan juga tepat. Nanti doktor sila tandakan dulu ya. Baik. Doktor ada sebut tadi bahawa manakah agensi yang mengawal medical device? Manakah agensi kerajaan yang mengawal mesti berdaftar dengan peralatan ini di bawah peranti perubatan. Namakan nama penuh lengkap agensi ini. Agensi ini. Sila jawab sekarang. Siapa yang dulu jawab dianggap sebagai pemenang. Ya. Tepat dan juga penuh. Okay. Doktor sila tengok ya. Mana yang tulis tu ambil nama. Dah boleh dah? Dah ada dah? Dapat dah ke? Dah dapat? Okey, dah dapat. Dah dapat? Dah dapat. Okey, dah dapat. Okey, soalan ditutup. Soalan ditutup. Dan juga kita akan umumkan di akhir nanti. Di akhir rancangan nanti kita akan umumkan. Ya. Baik, soalan yang kedua. Soalan yang kedua tadi, ya. Namakan 3 contoh peranti perubatan. Namakan 3 contoh peranti perubatan yang disebutkan oleh Dr. Farhanin tadi. Soalan yang kedua, namakan 3 contoh peranti perubatan. Sekarang ada namakan 3 contoh peranti perubatan. Okey, doktor tengok siapa yang cepat, tepat. 3 kan Ustaz? 3. Pastikan 3. Dah dapat belum? Belum ya? Kalau kata dah dapat, beritahu. Okey. Dah Ustaz. Okey dah. Baik, kita tutup dulu soalan. Okey, doktor. Yes, okay. Mengapa kita perlunya nak mengetahui tentang peranti perubatan ni? Sebelum ni pun memang dah lama kita bincang pasal alat-alat ni. Tapi mengapa baru sekarang ni nak bincang tentang halal ni? Adakah ada isu-isu lain yang seharusnya orang awam kena tahu? Perlunya mencari peranti perubatan halal. Dia sesuatu yang agak baru yang kita bincangkan ni. Silakan doktor. Okey Ustaz. Okey, kenapa kita nak kenapa perlunya halal dalam peranti perubatan? Bukan dia ni alat perubatan kan? Patutnya bila perubatan kegunaannya adalah untuk kegunaan yang emergency, kegunaan yang darurah. Itu yang kita tahu. Okey, tapi kita kena ingat hukum asal mendapatkan rawatan adalah kita kena dapatkan dari sumber-sumber yang halal. Melainkan jika kita tak ada apa-apa alternatif, kita hanya ada satu sumber sahaja yang kita tak pasti halal atau tidak, pada waktu tu kita akan mengambil kaedah darurah tu tadi. Okay, tapi sampai bila kita nak bergantung kepada konsep darurah? Kita ni orang Muslim bukanlah kebanyakannya pengeluar, tapi kita adalah pengguna. Pengguna dia ada power untuk force the industry untuk satisfy needs kita. So kena ingat populasi umat Islam adalah tinggi. Okay, jadi menjadi tanggungjawab industri
yang dah ada kesedaran untuk cuba penuhi kita kata demand ni lah. Tapi betul ke ada peranti perubatan yang tidak halal? Yang kita tengok dulu apakah faktor yang membawa kepada peranti perubatan halal. Sebenarnya isu peranti perubatan halal ni tercetus akhir 2012 macam tu. Dan isunya adalah satu berbangkitnya kita kata adanya isu yang dibangkitkan tentang ketidakpastian pada status sumber peranti perubatan. Tadi saya ada scroll juga, ada soalan daripada Nasratul. Ustaz, saya just pick up soalan alang-alang tu. Nasra tadi dia ada tanya tentang suca. Dan kebetulan saya punya research study memang fokus kepada satu alat sahaja, iaitu peranti perubatan dalam kelas ketiga. Saya cek ke belakang, undur sikit. Sebab kalau cerita pasal peranti ni lama, nak cerita pasal peranti tu dah lama. Peranti ni dia ada kelas tau. Disebabkan Medical Device Authority, jawapan pada tadi adalah Medical Device Authority, pihak berkuasa peranti perubatan. Itu adalah badan yang bertanggungjawab. Mereka ni diberi kuasa di bawah Akta Peranti Perubatan, Akta Pihak Berkuasa Peranti Perubatan, Akta 738. So diorang yang diberi kuasa untuk kawal selia alat-alat ini. So nak kawal selia sebab apa? Sebab ekosistem yang terlalu kompleks tadi. So nak kenal pasti produk peranti, dia bahagikan mengikut risiko. Bila kata risiko, kita akan lihat alat itu tadi, satu dari segi probability alat tu mendatangkan mudarat pada orang yang akan gunakan. Maksudnya ke barang kalian. Dan yang kedua, kita akan tengok betapa severenya impact alat tadi tu kalau mudarat tu ada. So semakin tinggi kelas peranti, makin tinggilah kawalan selia dia, makin tinggilah penilaian. So suca ni dia adalah peranti perubatan. Dan suca, kenapa saya pilih suca? Sebab suca ni dia unik. Dia ada dua keadaan. Ada suca ni apa Datuk? Suca ni apa? Sutur. Dalam bahasa Melayu kita panggil sutur. Sutur ni adalah benang bedah yang kita gunakan untuk mencantumkan luka pesakit. Dan sebenarnya sutur ni dia ada evolusi tau. Zaman dulu mereka gunakan semut untuk cantumkan luka pesakit. Kalau Ustaz ada masa dan yang lain-lain ada masa, boleh tengok ada satu movie ni, siapa yang buat, Mel Gibson buat tentang, tajuk dia Apocalypto. Dia Apocalypto. Dia pasal dua tribe ni, dua puak ni bergaduh. Saya cerita pasal movie pula Ustaz. Puak ni bergaduh. Lepas tu bila dia bergaduh, dia nak masing-masing nak pertahankan puak masing-masing. Yang kaum lelaki ni tinggalkan wanita dan juga anak-anak kecil. Jadi yang perempuan-perempuan ni dah, orang-orang lelaki dah tak ada, mereka kena melindungi diri sendiri. Dan ada satu perempuan ni, anak dia jatuh, terluka. Mak dia ambil satu semut, kita panggil army ant, kepala dia besar. So dia, waktu semut tu tengah rahang dia terbuka, mak dia ni pergi betul-betul dekat luka budak tadi tu dan dia biarkan semut tu tadi clampkan luka tu yang terbuka tadi pada lutut. Dan bila semut tu dia kepit luka tadi, terus dipulas badan semut tadi tu untuk cabut. Dan dibiarkanlah sebab semut tu dia ada enzim yang berfungsi mencantumkan luka. So itulah sutur. Tapi lepas tu dia berevolusi lah. Ada yang guna fiber, ada yang guna cotton, ada yang guna tali busur panah, ada yang guna usus. Jadi berbalik-balik pada Ustaz punya soalan, alat-alat ni dia ada unsur yang dibuat daripada unsur organik ataupun unsur haiwan, ada juga yang dibuat daripada unsur sintetik. Sutur ni selain daripada dalam bentuk semut, lepas tu dia berevolusi sampai sekarang pun masih ada yang gunakan daripada usus
usus haiwan seperti usus biasanya dia akan guna usus bovine. Usus bovine, sheep, ada juga lembu, sheep, kambing pun ada, dan ada juga claim yang menyatakan guna daripada babi. Dan saya ada buat analisis dalam makmal dululah. Saya tak jumpa pun porcine trace. Saya cuma jumpa bovine trace je. Cuma walaupun dia daripada bovine, dia adakah dia disembelih dengan kaedah yang mematuhi syarak? Okay, so itu satu isu sumber. Okay, yang kedua, saya akan cover dua faktor utama je. Okay, sebab kalau dari segi demand industri ni, sebenarnya okay, kita dah settle pasal origin, kita akan tengok demand. Okay, sekejap ya. Saya pergi kepada demand. Okay, demand ni siapa-siapa pun boleh demand. Mana-mana industri pun boleh demand. Contohnya katalah yang seperti yang berlaku baru-baru ni kan, heboh tentang Muslim friendly slipper kan. Muslim friendly slipper. Tu kita kata orang semua dah ada kesedaran dan benda tu dijadikan orang nampak benda tu ada marketing tools. Tapi sejauh mana kita nak membuka ruang tersebut? Jadi halal ni perlu dikawal. Saya ingat lagi Prof. Mahmud Zudi pernah nyatakan yang kita ni dalam dunia kita boleh buat apa je. Tapi kalau kita tak ada batasan, mungkin kita akan tersasar. Jadi dia analogikan macam lembu lah, lembu yang tengah meragut tu, dia sepatutnya ada tali supaya dia tak meragut dekat tempat lain. Okey, saya balik pada sini, demand memang ada. Okay, saya ada masa ni saya akan tunjukkanlah contoh-contoh surat. Adanya daripada Persatuan Peranti Perubatan Malaysia, daripada Persatuan Perubatan yang nakkan peranti yang halal ni. Dan even syarikat-syarikat lokal ni, dia nak hantar ke negara-negara majoriti Muslim, mereka minta supaya produk tu ada logo halal. Okay, dan apa yang berlaku, okay, bila kait dengan demand, sebenarnya satu benda penting yang kita kena tahu, continuity. Okay, sebelum saya cerita pasal kelangsungan, okay, demand ni sebenarnya okay, dia berkait rapat dengan pengkelasan produk. Tadi awal saya ada nyatakan yang produk peranti tak sama dengan produk farmaceutical. Okay, tetapi kita kena ingat sebelum 2012, okay, Kementerian Kesihatan Malaysia ni dia meletakkan segala kawalan medical device, ubat-ubatan, kosmetik di bawah NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, ataupun kita panggil sebagai Agensi Kawalan Farmaseutical Kebangsaan 2012. Tetapi setelah 2012 Mac ke Jun tu Medical Device Authority ditubuhkan dan beroperasi sepenuhnya. So sekarang ni medical device asal-asalnya dia tak ada ibu bapa, dia tak ada ibu. Dia beribu angkatkan NPRA. Tapi bila berlaku pengkelasan semula produk, dia kini dah ada pun ibu kandung dia sendiri, iaitu MDA. So industri sebelum 2012 medical device ni, industri ni dia operate dua-dua lah. Dia ada jual medical device and drug. Ada kilang yang dia dah dapat pun pensijilan halal bagi produk medical device sebelum 2012. Tapi bila berlaku pengkelasan produk, yang mana medical device ni sebelum 2012 dia dapat halal di bawah standard pharmaceutical MS 2424, bila sijil dia dah expired, dia dah tak boleh nak renew dah kan Ustaz? Yeah. Sebab skim dia dah lain. Asalnya dia skim pharma, tapi bila dia dah ada ibu dia medical device, waktu tu dia dah terencat dah kat situ. Dia tak boleh nak pilih skim medical device, dokumennya berbeza. Dalam medical device beza apa keperluan dokumen yang nak dikehendaki tu. Jadi dekat sini dah menimbulkan satu challenge kepada industri, sebab kalau dia proceed juga market produk medical device dia tadi tanpa sijil halal, memang dah ada pun customer yang query lah, tanya, you punya produk dah tak halal ke? Dulu you ada sijil, kenapa you tak ada sijil dah sekarang? Dah tak halal.
Sedangkan Okey, betul. bukan ya Ustaz. Saya nak rujuk ada dua soalan daripada Encik Johari A. Kasim dan juga Cik Fauzi Idris. Ya. Dia kata ada info terkini berkenaan dengan Malaysia Halal Medical Device Standard MS 2636 2019. Jika ada boleh share, dan juga Fauzi Idris juga tanyakan MS 2636 2009 masih voluntary atau compulsory? Ada ni? Okey. Ada komen? Okey. Yang soalan kedua tentang voluntary atau compulsory, yang pertama tadi adalah perkembangan. Betul Ustaz? Ya. Okey. So kalau perkembangan kalau saya nak sebut pasal perkembangan, ada soalan ni sangat berkaitan. Jadi saya teruslah tunjuk pada slide. Okey. Standard dan satu lagi dari segi sebenarnya saya nampak itu lebih kepada pelaksanaan. Okey. Bila kata halal, kita ada dua benda kat sini. Satu produk nak mendapatkan persijilan halal, dua benda ni kena seiring. Satu, kalau kita nak bagi halal, contohlah kita nak bagi halal pada satu alat ni, katalah ini adalah solution medical device. Kita nak bagi dia halal based on requirement apa? Benchmark apa yang menetapkan yes, ini adalah halal. Jadi kita perlukan rujukan. Rujukan itu adalah salah satunya Malaysian Standard. Sebab apa? Malaysian Standard spesifik kepada that kind of industry. Okay. Selain daripada MS, Malaysian Standard, kita ada of course dalam halal rujukan utama adalah MPPHM, Manual Prosedur Pensijilan Halal, Malaysia Halal Management System, TDA dan sebagainya. Okay. So dalam medical device, untuk industri medical device, standard yang spesifik kepada medical device adalah MS 2636. Okay. Dan standard, bila standard dah dibangunkan, sepatutnya pihak industri dia boleh memohon di dalam sistem yang dah dibangunkan oleh JAKIM, iaitu sistem MyEHalal. Dalam sistem dia akan bangunkan skim. Okay. Skim ni apa? Kalau ada yang baru, mungkin ada yang tak tahu, skim ni merujuk kepada industri lah. Industri apa yang dah dibangunkan boleh mohon halal. Contohnya kita ada skim F&B, Food and Beverages and Food Supplement, Pharmaceutical, Logistik, Abattoir dan sebagainya lah, banyak lagi lah. Okay, so malangnya apa yang berlaku dalam medical device, ia tidaklah kita kata selancar yang berlaku dalam industri farmaceutical. Itu yang saya nampak. Ini pendapat peribadi saya lah. Sebabnya apa yang berlaku dalam pharmaceutical, once keluar sahaja medical device, once keluar sahaja MS 2424, Malaysian Standard Halal Pharmaceutical, pada waktu tu juga beriringan dikeluarkan skim. Jadi industri-industri ni dia akan faham dulu standard. Saya tunjuk standard MS 2636. Okay, MS 2636. Jadi bila kita dah faham requirement dalam ini, industri pun akan cuba comply dan akan masuk ke dalam sistem untuk pilih skim tersebut. Dan medical device belum ada lagi, cuma saya ada tanya-tanya petang tadilah, semua saya nak confirmkan sebab saya tahu mesti akan ada. Kalau industri dia akan tanya bila. Kemungkinan, tapi saya mungkin boleh verify semula dengan JAKIM, kemungkinan bukan tahun ni lah, di tahun hadapan, tapi mungkin Q1. Okay, dan ingat bila ada standard belum tentu ada skim tetapi bila ada skim confirm ada standard. Dan pensijilan halal bagi tak kisah apa jua skim, semuanya adalah sifatnya voluntary, bukannya mengikat. Semuanya adalah sukarela. Kita rasa kita ada tanggungjawab nak buat. Tapi ingat, kalau benda tu tak ada sijil halal, bukan maksud benda tu haram. Tapi tanggungjawab yang mencari halal tu, itu adalah wajib. Baik, Doktor. Ya, Ustaz. Kita nak buka lagi soalan. Boleh. Nak buka lagi soalan kepada sahabat-sahabat pelajar kita yang berada di UiTM ini. Kan ramai yang saya tengok. Juga, jangan lupa juga kena isi borang di
Google Form tu, dan like dan share lah FB page ini juga YouTube channel Ustaz Amri Halal. Baik, soalan yang ketiga untuk voucher KFC untuk voucher KFC untuk soalan yang ketiga. Baik, sebutkan nama penuh standard halal. Nama penuh standard halal tentang medical device. Nama penuhnya. Jadi typekan sekarang cepat dan juga tepat. Nanti doktor akan pilih. Nama penuh medical device. Kita tunggu jawapan dia. Kita tunggu jawapan dia. Siapa yang cepat? Nama penuh nama penuh dengan nombor standard. Pastikan anda pelajar UiTM. Okay. Dah ada ke data? Belum Ustaz, tak tepat. Belum. Belum. Okay. Ya. Penuh kan? Kena penuh, tepat. Ustaz Amri kata. Okey. Okey Ustaz, saya jumpa. Jumpa dah. Okey, jumpa. Kita tutup soalan tu. Baik, soalan yang kedua, soalan yang keempat. Soalan yang keempat, yang ni akan diberikan diberikan goodies daripada Mami. Cik Syukri daripada Mami ada di dalam talian kita ni. Baik, soalannya. Sebagaimana yang doktor sebutkan tadi, dia adalah juga rujuk dalam manual prosedur persetujuan halal. Manual prosedur persetujuan halal. Baik, dan juga skim. Skim medical device, skim peranti perubatan. Skim peranti perubatan ini berada di nombor yang keberapa dalam semua skim persetujuan halal Malaysia. Skim peranti perubatan, skim yang nombor berapa dalam skim persetujuan halal Malaysia? Senang je. Betul ke? Dah dapat belum? Doktor keluar ke kejap? Okey, dah dapat? Dah dapat. Baik, dah dapat okey, kita stop dulu. Saya nampak ada soalan daripada Cik Khairil Anwar katanya. Alhamdulillah. Salam doktor dan juga ustaz. Kita ada kelas A, B, C dan D. Bagaimana JAKIM Jain tentukan yang mana boleh mohon halal? Setakat ini memang JAKIM kita tidak keluarkan lagi. JAKIM tidak belum memproses lagi untuk medical device ini. Cuma mungkin doktor boleh komen berkenaan dengan kelas A, B, C, D tu. Ada boleh komen ke doktor? Okey, boleh. Okey, soalan yang bagus sebab kalau kita baca MS 2636, okey, di bahagian skop tu, maksudnya klausa 1 memang dinyatakan this Malaysian standard specifies the requirement in the manufacturing and handling of the particular medical device as specified by the Halal Competent Authority for the purpose of halal certification. So bila sebut particular medical device, waktu standard ni dibangunkan, alhamdulillah saya terlibat di penghujung pembangunan standard. Waktu tu dah bangun, baru saja draft, first draft. Jadi bila dinyatakan particular medical device,
industri banyak komen yang menyatakan standard tolong state. What do you mean by particular? Apa yang dimaksudkan dengan tertentu? Adakah semua kelas boleh mohon? Ataupun nak bagi kelas yang kritikal dulu, risiko tinggi? Macam mana? Okay, jadi di sini, sekejap ya. Particular. Saya nak sharekan skrin. Okay. Untuk pengetahuan, memang betul apa yang Ustaz Amri nyatakan tadi. Peranti JAKIM masih belum memproses produk peranti di bawah skim peranti perubatan. Walau bagaimanapun, telah ada peranti yang mendapatkan pensijilan halal tetapi bukan di bawah skim peranti. Bukan menggunakan nombor standard 2636. Tidak. Dia berpayung, dia park di bawah barang gunaan dan juga park di bawah farmaseutical. Ingat balik tadi awal saya ada nyatakan yang peranti perubatan ni ada peranti yang dia dah pernah pun dapat sijil halal di bawah farmaseutical 2424. Jadi apa yang Jabatan Agama buat untuk tidak merencatkan mana-mana progres industri, okay, kita teruskan pensijilan halal tersebut. Maksudnya kita bagi prioriti industri yang dah pernah ada sijil halal bawah 2424, yes, kita boleh aulakan dia dahulu untuk sijil untuk mendapatkan pensijilan halal bawah 2424. Okey, barang gunaan ni contohnya macam kita boleh tengoklah contoh kat sini. Saya ada bawakan contoh syarikat sebab yang ni memang boleh blast lah daripada pembentangan di masa buat macam roadshow kan, pembangunan standard. Okay, so ini antara peranti yang ada yang di bawah pharmaceutical scheme, ada yang di bawah barang gunaan. Okay, particular. Adakah JAKIM menentukan dari segi kelas, itu akan judgement tu diletakkan di bawah Jabatan Agama untuk mereka sendiri yang akan kenal pasti kelas mana yang perlu didahulukan. Okey, sebab apa tahu dalam medical device sendiri pun, contoh macam medical device kelas A, dia punya syarat untuk daftarkan produk tu tidaklah serigid kelas B, C dan D. Lain. Sebab okey, dalam pensijilan halal, kita nak dapat halal medical device, kita kena settle dua benda dulu. Prasyarat kita kena settle dua prasyarat. Yang pertama, produk kita sendiri. Produk peranti tu. Katalah saya ada buat produk benang bedah. Produk saya tu saya kena register dahulu dengan Medical Device Authority. Jadi saya akan ada nombor registration. Macam produk pharmaceutical, dia ada MAL number. Okay, so di medical device pun ada produk didaftarkan. Yang kedua, saya sebagai pengilang, saya sebagai establishment. Dalam medical device kita panggil establishment. Establishment ni merujuk pada manufacturer itu sendiri, pengedar, importer ataupun wakil yang diberi kuasa untuk marketkan produk di sini. Contohnya katalah saya ada satu syarikat daripada Canada bagi saya kuasa untuk mewakili dia memasarkan produk di sini. Okay. So saya sebagai establishment, saya perlu mendapatkan lesen untuk saya menjalankan perniagaan. Untuk kita kata apa, menjalankan urusan lah, meletakkan produk peranti di pasaran. Dua benda produk mesti didaftarkan dan yang kedua establishment mesti dilesenkan. Okey. Jadi okey, dan juga di sini juga ada juga Fauzi Idris juga tanya lain juga. Adakah pensijilan halal boleh diberikan kepada in vitro medical device atau hanya general medical device yang melibatkan invasif dan implant? Ni soalan-soalan yang ada di skrin ni. Sebenarnya nak menyatakan boleh atau tidak boleh, itu yang saya kata tadi. Kita back balik pada particular tu. Bila kita buat standard, okay,
Sekejap ya. Jadi kita buat standard. Standard ni dia tidak boleh menetapkan benda yang strict. Maksudnya ini adalah senarai yang boleh, ini adalah senarai yang tidak boleh. Sama. Standard ni dia bersifat generik. Maksudnya bila disebut particular, itu seolah-olah safe clause. Maksudnya clause yang tak bertindak untuk nak menghadkan mana-mana pihak untuk mohon halal, dan kita tak ada pun kita nak, satu kita tak ada nak block siapa-siapa mohon, dan satu lagi kita tak ada nak pagarkan. Okay, this is the kind of industry that can apply for halal certification. Tidak. Jadi disebabkan word particular medical device ni setakat yang kita tetapkan, apa yang akan diprioritikan adalah sekiranya satu, memang ada keraguan pada bahan tersebut, kena justify. Okay. Dan yang kedua, peralatan tersebut ada direct contact dengan human. Ini antara usul industri menyatakan supaya try to be specific dalam bagi apa kita kata membenarkan industri. Tapi tak boleh nak letak dalam ni. Cuma berdasarkan apa yang saya kaji, kita melihat satu, bagi priority pada produk-produk yang memang ada keraguan dan dia direct contact dengan human and dia masuk dalam badan. Itu sebab saya buat kajian tentang suture, sutur. Sutur ni sifat dia ada dua, sama ada dia meresap atau tidak meresap dalam badan, absorb or non-absorb material. Kalau absorb, maksudnya bila kita jahit, dia akan meresap dalam badan, yang kita panggil katalah kalau bahan itu tidak halal, okay, dan dia hancur dalam badan saya, jadi itu akan ada isu halal dan haram. Tapi kita ada konsep lain, itu tak sempatlah nak cerita pasal istihlak. Maksudnya produk tu dah hancur, digest dah. Okay, so direct contact dengan tapi kita ada pilihan-pilihan lain lah selain daripada bulu. Ada tak sucur ni dia buat daripada sintetik ke yang selain? Ada Ustaz. Okey. Untuk maklumanlah juga kan, saya sebenarnya kajian saya yang tentang suture ni, dan saya pun sebenarnya baru sahaja habiskan attachment dekat satu industri peranti perubatan yang memang membuat benang bedah. Kalau sebelum ni mereka ada juga manufactured produk benang bedah yang dibuat daripada usus, tetapi sekarang dah mula beralih dalam menghasilkan produk sutur yang berasaskan sintetik. Maksudnya daripada polyurethane, daripada silk. Okay, maksudnya daripada Bombix mori, ulat sutera tu. Lepas tu ada juga daripada macam-macam lah jenis material yang ada. So nak selamat, kita akan beralih kepada sintetik material. Cuma ada juga pihak yang dia percaya kepada benda-benda yang organik. So dekat situlah kita nak memenuhi keperluan kedua-dua ni. Sebab kalau ikutkan benang bedah daripada usus tu lagi murah lagi daripada yang sintetik. Tapi dari segi kos pembuatan, yang natural ni lagi tinggi sebab dia banyak gunakan air, dan dia ni banyak seni lah Ustaz. Macam kita buat benang kan, benang untuk selo, untuk gitar, orang nak yang natural, orang tak nak yang sintetik, bunyi dia tak sedap. Dia nak yang original lah. Yang modify, yang palsu ni tak mau. Nak yang original betul. Saya ingat ketika kita nak memperkenalkan halal pharmaceutical dulu, juga mempunyai cabaran yang kuat jugalah. Saya ingat kita menghadapi juga kekangan daripada industri yang berkenaan dengan pharmaceutical, boleh ke tak boleh halal. Tapi oleh kerana kita dah start slow, akhirnya sekarang ni orang dah boleh terima pharmaceutical halal. Sama jugalah seperti peranti perubatan ini, memang kita lihat ada juga komen daripada sahabat-sahabat kita. Memang kita menghadapi tentangan dan juga mehnah dia, halangan-halangan daripada industri-industri besar kan, termasuk sekarang ni syarikat-syarikat yang mengeluarkan vaksin pun juga terlibat. Jadi tetapi akhirnya dia telah adanya
standard ini, dan juga kita mengharapkan dianya dapat dilaksanakan walaupun tak banyak, tapi sikit-sikit insya-Allah dia akan dapat dilaksanakan insya-Allah. Baik, lepas tu saya ada juga komen daripada Alif Jain kot, kata okey tak apa, nanti sikit-sikit kalau kata Jakim Jain dah ready, sebab dia adalah bergantung dengan MDA juga. Ya, dia adalah akan bergantung 100% dengan MDA yang juga fungsinya sama seperti NPRE tadi kan, dia mesti berdaftar dulu ya. Baik, soalannya di sini, soalan yang ke-5 ke? 5 ya? Soalan yang kelima. Kalau industri medical device, peranti perubatan nak mohon halal, ke mana agensi pertama yang dia perlu mendapat kelulusan? Sama ada Jakim dulu ke, sama ada Jain dulu ke, sama ada MDA dulu. Mana agensi yang pertama dia perlu mendapat kelulusan untuk nak mohon sijil halal kepada pihak Jakim? Ya. Okay. Dah dapat? Dapat. Ni quiz Ustaz. Quiz. Okay. Senang maknanya dia perlu dapatkan daripada MDA dululah ya. Sebab kita tak nak dia terus pergi kepada pihak Jakim, pihak Jain. So kita tak boleh nak proses jika belum lagi telah diklasifikasikan oleh MDA terlebih dahulu Baik. Soalan yang terakhir, kita dah masuk dah hampir sejam ni. Soalan yang terakhir, mudah saja. Soalan yang terakhir berikan nama penuh Aziz. Berikan nama penuh Aziz. Aziz ke Aziz? Aziz. Berikan nama penuh Aziz tu sendiri. Nanti Doktor Ustaz jangan terkejut kalau dia orang terbalik. Okey, nama penuh. Pastikan student Dah dapat dah? Betul? Okay, dapat Okey. Kita dah ada 6 Okey, cuma saya nak respon, saya tengok ada Puan Rozi Puan Rozi tadi. Mana Puan Rozi tadi? Yang Puan Rozi, orang lama yang terlibat dalam pharmaceutical. Okey, Puan Rozi Salam. Betul tu Ustaz. Memang kita memperjuangkan MS 24 itu amat berhargakan. Ya. Memang perjuangan yang cukup panjang yang kita menempuh bendah dan juga halangan lah. Jadi sama juga saya lihat dalam medical device juga kita perlukan kepada perjuangan. InsyaAllah akan ada ruangnya itu insyaAllah. Baik, kesimpulannya Doktor. Silakan. Okey. Untuk kesimpulan, sebenarnya kan way forward lah. Okey, sampai bila kita nak maksudnya dari segi penantian tu tak apa. Kita biarkan siapa yang maksudnya siapa yang bertanggungjawab meneruskan apa tugas dia, dan kita ni be ready. Maksudnya once skim dah bersedia, sekarang ni kita dah ready dah dari segi standard. Fahami dan digest betul-betul standard tu. Macam mana kita nak implement di dalam syarikat. Okay, cuba fine tune kan apa yang dah sedia ada dekat kita punya syarikat tu, dan kita cuba adapt
elemen-elemen halal. Berdasarkan apa yang saya dapat daripada internship, sebenarnya saya intern sambil ni, sebenarnya industri medical device ni dia taklah se-complicated makanan. Dia lebih macam even pharmaceutical pun bagi saya mungkinlah dia lebih complicated sebab dia bermain dengan bahan. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia, kebanyakan manufacturer ataupun pemain industri dia adalah assembler. Dia bukannya orang yang menyiapkan raw material. So satu step tu dia dah settle lah. Cuma cabaran dekat sini macam mana dia nak pastikan source dia tu comply juga. Jadi dalam masa penantian skim yang bersedia nanti, skim yang akan dibangunkan, be ready dari segi kita punya setting up of the factory tu. Okay, memang susah sebab especially kalau lah ada gunakan produk yang haram, cabarannya adalah kita nak convert lah line kita daripada tidak halal kepada halal. Itu memang cabaran. Dan cuma bagi saya ingat, bukan semua peranti wajar dipersijilkan halal. Tidak semua benda kita boleh nak persijilkan halal. Okay, sebagai contoh saya tunjuklah gambar terakhir. Contohnya macam produk wheelchair. Wajar ke dia halal? Kita kena tengok. Ataupun adakah produk yang memang dah sah-sah, dia adalah bahan yang haram, kita nak bagi sijil halal. Tu tak boleh lah. Okay, jadi tidak semua peranti adalah relevan untuk dipersijilkan halal. Dan siapa yang menetapkan this particular device okay, boleh mohon tak boleh mohon, adalah ditentukan oleh device Jabatan Agama sendiri. Dan based on soalan kuis Ustaz tadi, saya nak tarik sikit, kat mana dulu nak pergi, MDA, Jabatan Agama Negeri ataupun JAKIM, pergi je dua-dua. Pergi dua-dua, kita tengok sama ada JAKIM yang akan boleh proceed dengan apa yang kita nakkan halal tu ataupun negeri. Sebab kita kena faham, industri dia ada challenge untuk faham tentang halal ni. Tapi dia dah strong dah dari segi safety dan efficacy produk. Halal je ingat nak masukkan. Tetapi Jabatan Agama dia ada cabaran dari segi dia nak cuba memahami industri peranti itu sendiri. Jadi kedua-dua pihak ni, industri dan Jabatan Agama, mesti ada same understanding. Tak boleh yang macam ni cakap macam ni, yang ini faham macam ni. So kena ada same understanding and kalau boleh be open minded lah. Kita kena faham yang tidak semua wajar dipersijilkan halal, tapi mencari yang halal tu lebih baik lah. So kita kena nak cakap macam mana, nak suruh push pun kita sendirilah, pastikan jangan kita dah push pilihan yang halal kan. Ya, dan inilah saya just tunjuk terakhir lah, ini sebenarnya fasa yang ada lah setakat ni. Maksudnya start dengan produk-produk yang berlakunya pengkelasan semula, and then animal derived dan juga berdasarkan interest. Jadi mana-mana industri yang ada interest untuk mohon halal, persiapkan dirilah masing-masing. Dan Puan Rozi pun samalah, saya banyak belajar dengan Puan Rozi waktu dalam meeting-meeting standard juga. Okey Ustaz. Terima kasih banyak doktor, dan juga kita nakkan doktor umumkan pemenang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang lima, yang keenam. Boleh sebut ke doktor? Yang pertama. Sekejap ya Ustaz. Yang pertama adalah Akila Izani. Akila sorry Ustaz, Syafawati Rozhan. Ni soalan apa tadi? Syafawati Syafawati Rozhan, RODZHAN. Rozhan, Syafawati Rozhan, betul. Okey, yang kedua? Yang kedua Akila Izani. Akila Izani. Kemudian Muhammad Amin Firdaus.
Muhammad Amin. Firdaus Zulkarnain. Firdaus Zulkarnain. Okey, yang keempat. Ubaidah Ali. Ubaidah Ali. Ada lagi Ustaz? Yang kelima. Yang kelima soalan yang mana? Medical Device Agency ke? Medical Agency kan? Okey. Sekejap ya Ustaz. Saya tak sempat yang tadi. Medical Device. Okey. Nabil Fadil. Nabil Fadil. Okey, Nabil Fadil. Yang kemudian keenam. Soalan terakhir kan? Aziz. Aziz ni. Sekejap ya. Academy of Contemporary. Okey, Nur Hazikah. Nur NUR Hazikah Q. Hazikah Okey. Jadi kita ada enam orang pemenang ni. So, mohon PM ke Facebook Ustaz Amir Halal ini. Yang pertama Syafawati Roziah Rozhan. Syafawati Rozhan Yang kedua Akilah Izani. Yang ketiga Muhammad Amin Firdaus Zulkarnain. Yang keempat Ubaidah Ali. Yang kelima Nabil Alahan Nabil Fadil. Nabil Fadil. Fadil. Okey, yang kelima adalah Nur Hazikah. Sorry. Nabil betul kot? Nabil apa tadi? Alahan, Azhan Nabil Fadil tu ada. Nabil Fadil, betul Ustaz, Nabil Fadil. Nabil Fadil Okey, jadi keenam-enam orang ni mohon M ke FB page Ustaz Amir Halal. Okey, yang ni yang ditulis depan ni, berikan nama, nombor telefon. Nama dan juga nombor telefon anda letakkan di situ, nanti saya akan paskanlah kepada pihak yang ada iaitu QSR dan juga MAMI. Jadi terima kasih banyak sekali lagi pada doktor yang banyak memberikan input baru. Saya lihat semua komen yang ada adalah input ilmu yang baru yang mereka belum tahu dengan adanya diskusi ini. Alhamdulillah Selamat memberikan pencerahan kepada mereka dan juga ada yang supaya kita akan buat sambungan siri 2, insyaAllah kita akan selepas raya nanti. Sepatutnya dia setiap hari Isnin setiap hari Isnin jam 9 suku 9.30 malam kita akan buat sama sejam bersama dengan pengkaji juga orang yang berkepentingan dalam industri sendiri. Jadi boleh juga tengok semua tajuk-tajuk yang lain juga yang dalam saya dalam YouTube channel Ustaz Amir Halal. Jangan lupa like, share lah ilmu ini, mudah-mudahan dia mendapat manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih banyak lagi kepada UiTM Aziz, termasuk juga kepada Dr. Nurul Farhani Zarmani yang membuat kajian dalam peranti perubatan. Juga insya-Allah semuanya itu akan dimanfaatkan, termasuk juga pihak JAKIM, pihak JAIN. Maka mereka juga perlu mengupdate, perlu tambah nilai ilmu ini untuk nak memantapkan lagi ilmu kepada seorang auditor, ilmu sebagai nak membuat audit dan juga nak membuat pemantauan pensijilan halal masjid. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Selamat menyambut Ramadanul Karim. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ballighna fi Ramadan, supaya Allah akan sempatkan kita dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua.